Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk pada pelajaran yang ke-11 daripada Sukatan Tingkatan 4 KSSM, bahagian akidah yang bertajuk perkara yang membatalkan iman. Setiap Muslim adalah wajib memelihara imannya daripada terbatal. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang Muslim. Cara iman terbatal melalui pertama, i'tikad, yang kedua, melalui perkataan, yang ketiga, melalui perbuatan. Batal iman melalui i'tikad. Iman terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan pertama, uluhiyah, yakni berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua, nubuwah, yakni yang berkaitan dengan kenabian. Yang ketiga, perkara ghaibiyat, yakni berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Dan yang keempat, syar'iyah. Antara contoh i'tikad yang membatalkan iman ialah pertama, dari aspek uluhiyah. Contohnya, mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta, yakni Al-Khaliq. Yang kedua, mengingkari sifat kesempurnaan Allah seperti Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang ketiga, menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang keempat, meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Dari aspek yang kedua, an-nubuwah. Contohnya, pertama, mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Yang kedua, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Dari aspek yang ketiga, yaitu al-ghaibiyat. Contohnya, yang pertama, mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Yang kedua, mengingkari kewujudan alam barzah atau azab kubur. Yang ketiga, mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Dari aspek yang keempat, asy-syar'iyah. Contohnya ialah pertama, mengingkari rukun Islam atau salah satu daripadanya. Yang kedua, mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah seperti mengingkari pengharaman zina atau menghalalkan liwat dan musahaqah. Yang ketiga, beriktikad bahawa undang-undang syariat berteraskan Al-Quran dan Sunnah adalah undang-undang yang lapuk dan tidak sesuai diamalkan. Batal iman melalui perkataan. Percakapan yang mengandungi pertama, pengakuan kufur. Kedua, penafian akidah Islam. Ketiga, mempersendakan hukum hakam Islam. Antara contoh perkataan yang membatalkan iman ialah pertama, dari aspek pengakuan yang mengandungi kufur. Contoh perkataan yang dilafazkan ialah saya tidak lagi beragama Islam. Atau contohnya dia mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan. Dari aspek yang kedua, penafian akidah Islam. Maksudnya, orang tersebut akan mengatakan seperti berikut sebagai contoh. Saya tidak percaya adanya malaikat raqib dan atid. Ataupun orang tersebut mengatakan Rasulullah pun buat dosa. Dari aspek yang ketiga pula, mempersendakan hukum hakam Islam. Contoh perkataan yang disebutkan oleh seseorang itu seperti
Zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Ataupun dia kata, Bilal itu telah menyalak seperti anjing. Batal iman dari perbuatan, yaitu melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Antara contoh perbuatan yang boleh menyebabkan terbatalnya iman ialah: pertama, seseorang itu sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Yang kedua, meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Yang ketiga, melakukan upacara ibadat agama lain. Yang keempat, mengoyak mushaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, nama-nama Allah dan Rasul, malaikat, dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkannya. Syarat terbatal iman. Pertama, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Yang kedua, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Yang keempat, melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Maka sekiranya perkara seperti yang tersebut di atas ini berlaku, seseorang itu boleh terbatal imannya. Spektrum ilmu. Orang yang dipaksa untuk melafazkan perkataan kufur hingga boleh mengancam nyawa dikecualikan daripada hukum kufur atau murtad. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 106, Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun azim. Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, yakni maka baginya kemurkaan dan azab Allah, kecuali bagi orang yang dipaksa, yakni melakukan kufur, sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka bagi mereka kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka pula mendapat azab yang besar. Kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Pertama, merosak segala amalan soleh seseorang itu dan ibadah yang dilakukannya. Yang kedua, tidak diampunkan dosanya oleh Allah sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Yang ketiga, diharamkan memasuki syurga, sebaliknya akan kekal dalam neraka. Yang keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga muslim. Spektrum ilmu. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ayu amri'in qala li akhi, ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala, wa illa raja'at ilaihi. Riwayat Muslim. Maksud hadis, sesiapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu kepada seorang daripada mereka. Sekiranya benar seperti apa yang dikatakan. Sekiranya tidak, perkataan kufur itu akan kembali, yakni ditujukan kepadanya. Cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Yang pertama, dari aspek ilmu. Kita hendaklah mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Yang kedua, dari aspek sahabat. Kita hendaklah bersahabat dengan orang soleh yang dapat membimbing diri kepada kebaikan. Yang ketiga, daripada aspek amalan atau amal. Kita hendaklah melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan
dan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat daripada aspek kaji, yakni memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima daripada aspek doa, kita mestilah berdoa dengan memohon petunjuk daripada Allah agar sentiasa istiqamah di atas agama Islam. Yang keenam daripada aspek taubat, hendaklah kita sentiasa beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Berikut ini ialah doa yang boleh kita amalkan agar kita terlindung daripada kekufuran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau.